Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Okay, so right, malam ni saya open untuk beberapa lagi Q&A tentang anak speech delay. Alright, so saya akan menjawab beberapa soalan lagi mungkin yang tak terjawab sebelum ni, tak sempat dijawab sebelum ni. Okay, selamat malam. Waalaikumsalam Puan Aziza. Okay, sekiranya anda ada apa-apa soalan, boleh letakkan di ruangan komen. So, saya ada sehingga pukul 10 untuk menjawab persoalan anda. Alright. Sehingga pukul 10. Mungkin saya boleh ambil dalam 5-6 soalan kot kan? Setengah jam. Okay. Selamat malam Puan Ivy Abby. First time tunggu live. Okay, ada soalan ke tu? Ada soalan boleh tanya di ruang, boleh letakkan di ruangan komen. Salam Cik Zaim. Okay, saya tunggu soalan anda. Sekejap saya cari. Salam Puan Norma Ruslina. Okay, Puan Atika. Okay. Okay, first question. First come, first serve. Okay, Puan Farah. Soalan Puan Farah. Okay, anak 3 tahun setengah. Moderate autism, masih babak sahaja. 3 hari ni dia asyik tengok gambar Jambatan Terengganu. Okay. Susah soalan nak jawab tu. Kenapa dia asyik tengok gambar Jambatan Terengganu yang pergi 2 tahun lepas kan ada gambar apa kat situ tu. Okay. So, actually tengok gambar jambatan tu, dia tak ada kaitan, bagi benda tu biasanya tak adalah kaitan dengan anak ada autism ke tak ada autism. Mungkin sebab sekarang umur 3 tahun setengah kan. Okay, sebelum ni masih baba tu mungkin lebih kepada babbling babbling. Okay. So mungkin ada benda yang dia tengok pada gambar tu yang mungkin menarik bagi dia, ataupun anak memang jenis yang visual dan suka tengok gambar. Kalau nak test, okay, Puan Farah mungkin boleh cuba tunjukkan pada anak gambar-gambar lain pula. Sebab anak ni dia kena ingat, dia tak kisah dia autism ke, dia tak ada autism ke, speech delay yang bukan autism ke, any diagnosis lah yang nak terima. Biasa setiap anak-anak kita dia ada, kita panggil sebagai minat dia. Dia ada benda yang kita panggil sebagai sensory preference. Sensory preference. Sensory preference ni maksud dia apa? Okay, sensory kita kan ada beberapa sensory. Penglihatan, pendengaran, sentuhan. Okay, so setiap anak ni dia ada preference dia. Mana satu sensory dia akan guna lebih banyak berbanding sensory yang lain. Okay, so kalau ada anak, especially kalau anak autism ni selalunya mereka adalah anak yang visual. Okay, so kalau anak yang visual, mereka biasanya tertarik dengan benda-benda yang berbentuk gambar dan juga video. So kalau nak tengok kecenderungan anak tu, Puan boleh cuba mungkin dengan gambar-gambar lain. Cuba tunjuk dia gambar lain, dia minat tak? So kalau kata let's say dia memang berminat dengan gambar, so Puan boleh gunakan gambar sebagai bahan untuk mengajar dia. Sebab itu minat dia, dan bukan semua anak minat gambar. Ada anak yang memang tak minat gambar. Ada tak dalam ni anak memang tak suka pun kalau kita buka buku dengan dia ke, ataupun kita guna flashcard, dia memang tak minat. Tapi dia lebih minat benda-benda yang boleh dipegang, boleh dibuat, boleh dipasang, dia minat ke situ. Kan, so itu kita panggil sebagai preference, minat. Minat anak ke mana, kat mana satu dia prefer yang bergerak, dia prefer yang benda yang boleh dilihat. Okay, so boleh tengok kat mana preference. Tapi benda tu tak adalah kaitan dengan anak tu ada autism ke, tak ada autism ke. Dia tak berkait macam tu. Tu mungkin lebih kepada minat or something macam tu lah. Alright? Tengok. Kalau kata let's say nampak minat dia memang ke arah situ, so kita, bukanlah yang lain kita tak boleh guna, method lain kita tak boleh guna, cuma kita boleh gunakan yang minat anak tadi ni untuk dia belajar.
Cuma kita gunakan kekuatan dia tu. Dia macam tu. Okay? Alright. Mana lagi soalan? Kita tengok. Okay, macam mana nak bagi anak cakap dengan jelas umur 4 tahun? Okay. Jelas tu maksud dia apa? Adakah jelas tu bermaksud sebab maksud jelas ni kan dia ada banyak perbezaan antara orang yang bertanya. So jelas dekat sini, adakah anak tadi ni bercakap, kita tahu dia bercakap dan kita tahu apa yang dicakapkan tu ada makna, cuma sebutan dia pelat. So dia jadi tak jelas. Atau anak bercakap tak jelas ni lebih kepada dia cakap macam bahasa alien. Tak ada, bukan perkataan pun tapi is a made up word. Maksudnya dia buat-buat. Bunyi tu dia made up. Kan dia maksudnya dibuat dan bunyi macam bercakap. So dua-dua itu ada cara merawat, cara teknik untuk kita bantu dan merawat anak yang macam ni adalah berbeza bergantung kepada sebab. Contoh kalau kata anak tadi ni bercakap boleh banyak, 4 tahun dah boleh bercerita tapi pelat. Pelat, sebutan dia memang susah nak faham. Salah-salah sebutan dia, pelat lah. Tapi bercerita. Dan ada setengah cerita kita faham, ada setengah kita tu dia macam kena teka. Tapi kita tahu dia sebut perkataan. Sebab kefahaman dia mungkin bagus, everything. Kita tahu dia tengah bercerita. Alright? Ada anak yang kita tahu dia memang tak tahu sebut perkataan. Tapi dia saja buat bahasa sendiri, yang tu bahasa alien. Alright, so kalau yang pelat ini, rawatan dia adalah lebih kepada kita kena tengok apa pelat dia tu. Bunyi apa yang pelat? Jenis pelat dia apa? Dia tinggal bunyi ke, tukar bunyi ke, macam mana? So, setiap jenis tu ada rawatan dia. Ada cara untuk betulkan lah. Ada teknik dia. Alright, so kalau kata tersalah bunyi S, bunyi S jadi C, cucu. Contoh patut dah susu tapi cucu contohnya kan. Kan kalau kasut, cut, contohlah. Dia sebut salah, kita tahu benda tu perkataan dia, dia salah sebut, sebutan dia salah. Cuma ada makna. Alright, so kalau macam tu maksudnya kena tengok apa bunyi tu, tinggal apa bunyi tu tukar, dan setiap bunyi tu dia ada cara untuk kita betulkan. Dia berbeza-beza, tak sama. Alright. Dan kalau kata anak tadi ni tak jelas, bercakap tak jelas disebabkan oleh bahasa yang dibuat sendiri. Contohnya macam bahasa alien. Kan bahasa alien, bahasa sendirilah. Bunyi macam sembang tapi tak ada makna. Tapi dia nak sembang, that's good. Okay, bagus untuk anak bahasa alien nak bersembang ni sebenarnya dah bagus dah. Cuma apa isu dia? Kurang vocab. So kalau anak yang begini, kurang vocab, kita kena tambah vocab dia dengan cara kita mengajar dia perkataan. Ajar perkataan tu macam mana? Yang pertama sekali kena tahu perkataan apa nak ajar. Betul tak? Kena tahu dulu perkataan apa nak ajar anak. Kalau saya kata ajar perkataan, tambah vocab, anda kena tahu vocab apa nak ajar ke anak. So macam mana kita nak tahu anak nak kena tahu vocab apa? Soalan seterusnya adalah anda nak cakap apa? That's why sebenarnya bila kita nak ajar perkataan ke anak, kita sendiri dah kena tahu apa perkataan yang kita nak anak kita ada. Ataupun kita sendiri dah tahu kita nak anak kita boleh cakap apa. Kita tolong letak skrip je. Sebenarnya. So contoh kita nak anak kita boleh cakap basuh tangan. So kita kena kenalkan kepada dia basuh tangan tu macam mana. Apa maksud basuh tangan? Which action yang mengatakan basuh tangan? Adakah pegang paip basuh tangan? Adakah berjalan pergi ke sinki itu basuh tangan? Which one? Dia macam tu. Itu maksud dia. Maksud ajar perkataan nak bagi dia really understand apa maksud perkataan tu. So, bila kita tambah vocab anak banyak-banyak, yang itu untuk anak yang berbahasa alien. Dia berbeza ni. Sebab tu kan untuk Puan Puan Islah tanya anak cakap tak jelas kan. So, apa maksud Puan dengan tak jelas tu? Yang mana satu? Bahasa sendiri ke atau pelat? Sebab lain kan cara dia. Alright. Okay. Okay, anak setahun 7 tak ada word macam bahasa alien. Macam saya kata tadi lah, bahasa alien ni sebenarnya actually in the development anak memang sebenarnya develop bahasa alien. Bukan semua, ada anak yang tak develop bahasa alien, okay. Yang develop bahasa alien pun okay. Yang penting macam ni, Encik Fazli ke Puan ke Encik kan, Fazli. Okay. Takut nanti mak guna Facebook ayah. Selalu macam tu kan. Okay. So anak setahun 7, yes, sepatutnya memang kalau kita nak dengar dah dia dah ada perkataan bermakna. Any perkataan bermakna. Untuk anak setahun 7, sebenarnya normal ada bahasa alien. Benda tu bukan satu benda yang kita patut sedihkan. Actually lah. Kan? Sebab benda is perkembangan normal sebenarnya bahasa alien. Cuma
Cuma dalam bahasa alien dia tadi tu ada tak perkataan yang kita tahu bermakna. Kita tahu ada makna. Yang dia sebut tu kita tahu dia tahu makna perkataan. Contoh kan dia bla 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 bla, katalah ada bola. Ada ball, ada sambung bahasa alien. Tapi ball tu disebut betul. Maksudnya ball tu kita tahu ada perkataan ball dalam bahasa alien dia yang banyak tu. Ada perkataan bermakna. So yang itu kita dah kira anak tu dah ada vocab. It just dia belum boleh buat ayat panjang, belum boleh gunakan secara dalam bentuk yang ayat-ayat semua ni because of vocab dia memang sebenarnya memang tak cukup lagi 7. Dia akan boleh bercakap, sebut beberapa perkataan, tapi nak bersembang panjang-panjang, bercerita memang tak boleh. Belum level. Sebab tu kata anak 7 minimum lah minimum paling sikit lah vocab yang dia boleh sebut. Kalau dalam 10 perkataan dah boleh sebut pun dah boleh masuk range normal dah. 10 perkataan. Tapi kalau lagi banyak lagi bagus. Tapi at the same time, kalau let's say ada yang bermakna, ada bahasa alien pun ada. So definitely untuk 7 normal macam tu. Apa yang menentukan perkembangan dia adalah kita tengok yang bermakna je tadi. Yang bahasa alien tak apa, is part of development. Kita tambah perkataan yang bermakna, anak tahu lebih banyak vocab, bahasa alien tu automatik akan berkurang. The proses dia memang macam tu. Alright? So kena tambah vocab sebenarnya untuk anak bahasa alien. Is part of development. Saya sangat suka sebenarnya kalau anak daripada tak bercakap, kan contohlah kita buat terapi. Daripada tak bercakap, tiba-tiba dia keluarkan bahasa alien. Itu adalah progres yang besar sebenarnya. Sebab bahasa alien tu adalah anak tadi menunjukkan keinginan nak bercakap. Ija sekarang ni masalah dia adalah vocab je tak cukup. So nak tambah vocab dengan nak create keinginan, tambah vocab lebih senang. Nak create keinginan tu susah. Sebab keinginan tu adalah berdasarkan pengalaman. Anak tu kena melalui proses yang membuatkan dia rasa suka nak communicate. Dia proses dia panjang. Tapi bila anak ada keinginan nak bercakap, ada keinginan nak berkomunikasi dengan orang lain, nak ajar vocab tu sebenarnya tak susah. Lebih senang. Sebab tu saya kalau kata bila buat terapi kan, bila kita buat mengajar anak bercakap ni, daripada senyap kepada tiba-tiba ada bahasa alien, saya suka. Saya tahu dia tengah progress, dia tengah learning something. Tu is a progress. Okay, jika anak hafal nama-nama planet, nampak je planet tu sebut, tapi masih bahasa alien. Vocab tak cukup. Bukan dia tak boleh cakap, vocab untuk sembang tu yang tak cukup. Vocab yang untuk sembang satu. Satu lagi, dia kena tahu dia bersembang dengan orang untuk apa. Tujuan komunikasi kita panggil. Apa tujuan seseorang berkomunikasi? Dia mestilah kita nak anak tadi tu. Kalau dia tahu planet, dia boleh bagi tahu kita tentang planet. Dia tahu, Mama ni marih, Mama ni marih. Kan dia guna marih tu, betul tak? Kalau kata dia hafal, dia tengok disebut, yang itu nama dia labeling. Melabel. Melabel bukan bersembang, dia bercakap. Melabel bercakap, tapi dia bukan bersembang dan berkomunikasi dengan orang. Ataupun dia sebenarnya tengah bagi tahu. It's just kita je yang tak tahu nak respon macam mana. So kena tengok dia situation. Saya tak tahu anak tadi sebut nama planet tu untuk memberitahu ibu, untuk memberitahu ayah nama benda tu because itu je vocab yang dia ada. So dia nak berkomunikasi dengan orang lain, nak pakai vocab lain tak tahu, tapi itu je vocab yang dia ada, so dia guna itu as a method to communicate, to start the communication. Ataupun sebenarnya dia tengah melabel. So kalau hanya sekadar melabel, dia cakap sorang-sorang, dia label lah nama-nama tu without sebarang connection dengan orang lain. Yang tu melabel, maksudnya isu dia mungkin yang pertama pada skill komunikasi, yang kedua skill pada vocab. Vocab tak cukup. Ataupun kalau kata anak ni tadi tahu nama planet, tapi dia bercakap nama planet tu dengan tujuan memberitahu orang lain. Tujuan, kita tahu tujuan dia nak bagi tahu kita nama planet tu. It just vocab dia terhad. Itu je ada. So kalau macam tu, communication skill dah ada. It just sekarang ni vocab untuk bersembang yang lain tu tak cukup. So kena tambah more vocab. Tambah more vocab. Sekarang rasa sebenarnya kebanyakan kan yang saya tengok, anak tu tak teruk mana pun, kurang vocab je. mostly adalah yang teruk, adalah yang ada isu yang kita panggil isu yang kritikal, isu yang lebih susah nak handle, ada, bukan tak ada. Tapi kebanyakan sebenarnya tengok macam ni just macam vocab tak cukup. So kalau anda belajar macam mana cara nak bagi vocab, benda tu settle.
Kena belajarlah teknik dia. Saya tak ajar hari ni because dia ada banyak teknik dan depends on how, apa isu yang ada pada anak tu. Alright. Anak sebut perkataan baru tapi tak sempurna bunyi CP-CP je. Dikira vocab dah bertambah. Okey, kalau kata ada sebut perkataan baru dan kita tahu perkataan tu memang ada makna. Walaupun bunyi CP-CP, yes. Bunyi memang CP-CP. Baru bercakap, takkanlah keluar seketul. Susah kot. Nak bercakap tu bukan senang tau. Banyak ni koordinasi motor halus yang nak digunakan, digerakkan dalam mulut ni. Lidah kita tu ada beratus-ratus dan beribu-ribu fiber yang nak digerakkan untuk membolehkan bercakap. Kan? So, maksudnya sekarang ni nak proses nak bercakap tu, nak bercakap dengan tepat tu bukan satu benda yang mudah. Kita rasa mudah sebab kita dah terror gunakan. Tapi cuba. Dia macam ni, nak tahu mudah, susah ke senang nak guna organ ni, nak koordinasi dia, cuba pergi belajar bahasa lain. Kita dah bercakap bahasa Melayu ni dah lama daripada kecil. So, benda tu dah jadi automatik. Sekarang ni cuba pergi belajar like bahasa Perancis ke apa. Tengok macam mana lidah kita bergulung nak sebut. Tak payah jauh, belajar je bahasa Mandarin ke bahasa Tamil ke. Tengok macam mana lidah tu nak gerak tu, kita tak tahu nak gerak macam mana. Nak betul sebutan tu. Sama dengan anak baru belajar bercakap. Dia pun tengah adjust tu, kat mana nak letak. Lidah, gigi, rahang mana nak gerak ni. Banyak sangat pergerakan kan. So that's why bunyi dia akan tak tepat. Sipi-sipi lah bunyi, kadang betul kadang tak. Ikut dia lah. Tapi yang penting dia tahu benda tu ada makna dan dia cuba nak cakap. So kalau kata benda tu dia sebut dan kita tahu benda tu yes, is meaning something, merujuk kepada sesuatu, then adalah perkataan lah. Vocab lah tu. Okay. Okay. Okay, anak tahun 5 faham arahan, faham bila sebut shush, sit, shower, okay. Cuma tiada ayat. Yang ada cuma mama-mama dan titik-titik. Okay, umur berapa ni? Setahun 5. Okay, setahun 5. Kalau masih belum ada perkataan bermakna, okay, still in the normal range. Cuma kena tengok, adakah anak cuba tiru apa yang kita cakap ke? Tak ada. Ada tak dia cuba tiru sounds, bunyi-bunyi, contoh bunyi animal sounds ke, dia cuba tiru. Walaupun macam puan apa yang tadi cakap bunyi sipi-sipi, bunyi tak tepat, tapi dia cuba tiru. Kuat-kuat bunyi kek-kek-kek ke contoh. Tak tepat pun miau ma jadi mau, contohlah kan. Miau ma, dia sebut ma je. Ataupun kalau kita buat kuat-kuat dia kek-kek-kek. Itu dah dikira sebagai meniru lah. So kalau anak setahun 5, dia dah ada, dia tiru banyak bunyi juga yang dia cuba nak tiru walaupun tak tepat, and dia masih lagi tak ada perkataan mana. Sit in normal range. Okay. Cuma mungkin masih lagi perlukan lebih banyak, kita ajar lebih banyak perkataan untuk dia keluarkan perkataan untuk dapatkan first word. Right. Sekarang ada mama-mama tete tu mungkin lebih kepada sama ada babbling. Okay, sebab babbling dia, sebenarnya kalau babbling dia sebelum bercakap. Okay, babbling berlaku sebelum cakap, macam baby umur bulan-bulan. Tu babbling punya level. Okay, so kalau setahun 5 nak bawa diagnose, kalau berjumpa pakar kanak-kanak, biasa dia suruh tunggu dulu. Dia suruh tunggu dulu. Kecuali kalau nampak ciri-ciri yang jelas menghala ke arah sebab-sebab delay tu berlaku. Tapi kalau let's say anak tadi eye contact pun okey, kefahaman rutin dah ada, kefahaman rutin setakat macam kita suruh ambil botol, semua tu dia boleh buat rutin punya arahan boleh faham. Okay, so kalau yang macam ni biasanya doktor akan suruh tunggu dulu, jangan, tak perlu diagnose yang kita tak perlu put any label, tapi usaha untuk tambah vocab dia dulu. Tambahkan vocab dulu, tengok macam mana. Tambah more vocab. Jangan kata dah bagi dah, perkataan dah ada dah sikit tu, kenapa tak cakap? Memang takkan cakap kalau sikit. Jadi kita kena tambah, jangan berfikir pasal nak tambah berapa banyak tu, no, you just tambah. Tak payah fikir dah tambah banyak ni, tak cakap. Tambah je dulu. Percayalah, jangan percaya, buat je. Okay, just tambah je, lagi banyak, lebih banyak, and then cuba ajar bunyi. Tengok dia start tiru tak. Dan kalau kata let's say tahun 5 dah start tiru bunyi, tiru perkataan, and then nanti katalah let's say by setahun setengah dah ada meaningful words ke yang disebut, then should be normal lah. Okay. Okay, anak setahun 10 ni dia belum ada words lagi, pernah
Terdengar dia cakap mak, bapa gitu tapi tidak setiap hari. Kadang-kadang. Okey. So, proses anak-anak bercakap ni dia memang awal-awal dia boleh sebut, memang kadang-kadang. Dia tak akan boleh setiap kali dia nak kena pakai dia akan sebut. Belum konsisten. Belum konsisten lagi. So, proses dia bila baru start bercakap memang semua perkataan tak akan konsisten. So, macam mana nak konsistenkan perkataan dia adalah kita kena tolong dia untuk guna every time tu. Contoh, katalah hari ni dia ada sebut. So, bila dia sebut kita kena respon dengan sangat cepat. Respon kita kena sangat cepat supaya kita nak bagi tahu anak ni dia faham tentang kalau dia sebut orang akan respon. Kita akan respon in the way yang dia nak. Sebab manusia ni dia berkomunikasi, dia sebut sesuatu atas keperluan. Kalau dia sebut tapi tidak mendapat keperluan yang dia nak, dia mungkin akan berhenti sebut. Kan? Manusia memang macam tu. Semua manusia. Kita buat sesuatu, katalah kita buat benda tu, walaupun benda tu bagus, tapi kita tak dapat benda yang sepatutnya kita nak. Contohnya, katalah orang tak respon dekat kita. Kita dah buat benda baik tapi tak ada orang acknowledge, tak ada orang respon. Kita tahu kita tak dapat apa-apa pun daripada apa yang kita buat ni, kita akan stop buat. Tu manusia. Anak kita pun sama. So kalau dia sebut something, kita punya respon adalah respon yang boleh membuatkan anak tu rasa best. Dan dia nak buat benda tu berulang kali. Because dia tahu bestnya. Macam tu. Okay. So respon kita kena sangat cepat. Sangat cepat dan respon yang boleh anak tu boleh nampak yang kita happy dengan apa yang dia buat tu satu. Okay, and then macam mana nak konsistenkan dia kalau kata let's say anak tak guna dalam situasi yang dia patutnya guna tapi dia tak pakai. Dia tak sebut. So kita adalah orang yang kena bantu dia guna masa tu, sama ada kita remind dia untuk guna ataupun kita sebut benda tu balik. Macam seolah-olah kita ajar dia masa dia tak boleh nak bercakap lagi. The repetition is our job. Bukan anak punya job. Okay, bukan dia kena repeat apa yang dia sebut. Kita yang kena repeat perkataan tu supaya dia boleh ingat dan boleh lekat lebih kuat dekat dalam mind dia. Alright. So, yes, memang tak akan konsisten. Dan kita kena keep using perkataan tu dalam different situation supaya anak boleh ingat. Dan senang untuk recall. Alright. Okay. Anak 14 bulan hanya sebut papa, mama, ball je. Masih okey ke? 14 bulan berapa setahun 2 bulan. Dah ada mama ball. Okay. Normal. Okay lah tu. Dah ada first word dah okay. Alright. Dah okay. Okay, kalau umur setahun 6 bulan hanya minum susu saja. Bila bagi makan dia akan tutup mulut. Macam mana nak bagi dia suka makan? Hanya biskut je. Dia makan juga tapi dia makan biskut yang ini soalan ni sebenarnya better ditanya pada nutritionist lah. Ada teacher ni saya punya team nutritionist yang akan bercakap tentang makan-makan ni. Cuma kalau untuk setahun 6 biasanya memang sepatutnya dah boleh makan solid tu tak? Sepatutnya dah boleh makan solid. Mungkin makan makanan yang kita makan, nasi ke mi ke dah boleh. Yang sepatutnya. Itu yang berlaku lah sepatutnya. Tapi macam kes puan yang bertanya, Puan Mazira, okay, untuk makan ni sebenarnya dia mungkin ada beberapa perkara yang kita kena tengok. Yang pertama adalah adakah anak tadi ni tak nak makan because dia memang tak suka the texture makanan. Contoh macam nasi, mungkin melekit dia tak suka. Dia tak suka rasa melekit, benda lembik ke, benda keras ke, terlalu keras bagi dia ke, terlalu lembik, dia tak suka. Tu satu. Mungkin more on sama ada adakah sensory ataupun anak yang tadi tak nak makan because of mungkin sebab dia behave, lebih kepada behavior. Maksudnya dia ataupun preference. Dia lebih prefer makan benda yang dia nak je. Kalau benda tak nak, dia just reject. Bukan tak boleh makan, tapi just reject because of dia tak suka. Macam kita tak sukalah makan mi. Contoh kan. So kita akan avoid semua benda mi dan kita pilih makan benda lain. Itu preference. Tapi bukan tak boleh makan. Boleh makan cuma tak suka. So adakah dia tak boleh makan cuma tak suka ataupun dia memang
langsung tak boleh makan. So kalau tak boleh makan, mungkin kena check on dia punya sensory juga, sama ada dia tak makan because of the sensory itself. Maksudnya dia tak boleh nak menerima that texture makanan tu dalam mulut dia. Kan mungkin lembik ke nasi ke, kan melembik melekit, anak tak boleh, dia macam benda tu dia mungkin tak suka ataupun geli kat dalam mulut tu. Cuba tengok juga sensori-sensori dia lah, lain okey tak, sentuhan ke, untuk sentuh nasi ke apa ke, okey ke tak. Itu biasanya kita kena tengok lah on apa isu dia. Okay, and then seterusnya, okay, boleh juga cuba, ini antara benda lah boleh dibuat untuk bantu anak makan. Sebelum suruh dia makan, okay, sebelum suruh dia makan, kita kena iklankan dulu makanan tu dekat dia over and over again. Macam kita nak beli barang, kan kadang-kadang kita nak beli barang, kita nampak barang tu dah banyak kali dah. Kita nampak, mungkin kita dah tanya kawan kita, okey ke tak barang ni, kawan kita kata okey, best. Kita pun tengok review. Contohnya kita nak beli barang kan. Sama dengan anak nak makan, konsep dia. Okay, dia nak terima satu benda, apa benda lah aku tak pernah makan, color macam gini pula. Sepanjang daripada membesar tak pernah makan. So dia ada satu fear. Rasa tak confident nak makan benda tu, rasa macam mana. So kita kena keep iklankan dekat dia. Macam mana nak iklankan? Masa masak kita kena tunjuk macam mana proses makanan tu kita kena tunjuk. And then nanti kalau anak tak makan pun, makanan tu kena ada kat depan mata dia supaya dia tengok, tak pegang, tak makan pun tak apa, kau tengok je. Just tengok. Nampak makanan tu dan kita tunjuk kat dia, mama makan nasi, okey sedap, makan nasi, ayam makan nasi. Dia macam iklan lah, iklan. Buat iklan. Marketing sikit. Okay, tu antara cara-cara nak introduce food lah. Tapi kena tengok, kalau ada isu sensory, kena settlekan the sensory part. Because lagi kalau dia suka pun, kalau kata let's say sensory dia tak boleh terima, and then dia tak akan makan juga. So ada banyak benda lah kena tengok juga. Alright. Okay, sikit lagi. Kan saya kata saya available sampai pukul 10 je hari ni. Sebab saya ada kelas lain. Alright. Anak tengah on terapi 3 tahun 8 bulan. Dia boleh baca ABC, cuma panggil mama papa jarang sangat. Tak apa, baca ABC tu hafal je. Communication dengan menghafal, dua benda yang berbeza. So jangan pelik kalau anak boleh hafal benda yang dia dengar. Contoh, boleh baca ABC, boleh hafal lagu, boleh hafal numbers. Hafal. Okay, dia tak perlu communicate dengan orang, dia just keluarkan balik. Masuk, keluar, masuk, keluar. Dia hafal dan dia keluarkan, rehearse balik. Itu benda proses itu, dan proses dapat perkataan. Macam mana nak guna perkataan ni? Pergi dekat orang, gunakan perkataan tu dekat orang dengan tujuan untuk menarik perhatian ataupun nak bagi tahu ataupun nak dapatkan respon daripada orang. It's totally different process. Proses tu tak sama. Sebab tu, jangan pelik kalau kata anak boleh baca ABC tapi tak bersembang. Benda tu sebab dia proses dan kemahiran yang sangat berbeza. Sangat berbeza. Kan, kalau kata anak kita nak suruh anak bersembang dengan kita kan proses je. Anak tu pertama sekali dia kena ada keinginan nak cerita pasal apa dekat kita. Tu dia datang. Ini dia sebut perkataan apa yang dia tahu dengan tujuan memberitahu. Dan biasa dengan tujuan memberitahu, of course dalam diri dia perlu expect some respon daripada orang. Expect some respon. Dia bukan datang cakap-cakap tu hilang, bukan. Dia perlukan respon. Maksudnya dia expect respon. Dia need respon dan dia sebenarnya dia buat benda tu because of dia nak ada connection dengan people. Itu the communication skill. Tapi kalau kata okay, dengar kat TV ABC, lepas tu cakap balik seorang-seorang, dengar cakap balik seorang-seorang, itu nama dia rehearsing je, bukan komunikasi. So dia totally dua different process. Sebab tu kalau anak boleh baca ABC, belum tentu boleh bersembang. Sebab yang ABC tadi tak ada kaitan dengan komunikasi langsung. Tapi untuk berkomunikasi, dia kena ada banyak proses lain yang dia kena lalu. Dia belajar perkataan, dia kena tahu mana nak guna, dia kena tahu apa tujuan dia guna perkataan tu. Dan benda tu hanya boleh dipelajari bila kita yang ajar perkataan tu dekat dia. Sebab bila kita ajar perkataan tu dekat anak, contoh perkataan nak, contoh perkataan makan, contoh perkataan ambil, contoh perkataan bagi, contoh perkataan perbuatan-perbuatan yang digunakan bercakap dengan orang ni, kita ajar perkataan tu, of course selalunya kita ajar masa melakukan. Betul tak? Masa melakukan perbuatan tu kita ajar, kita sebutkan perkataan tu. Dan of course anak tu bukan hanya boleh belajar perkataan tu, tapi dia juga boleh belajar bila nak pakai, konteks dia, kalau guna apa jadi, berlaku. Itulah cara dia belajar sebenarnya secara tak langsung.
bukan saja dia dapat perkataan, tapi dia akan dapat situasi macam mana nak guna, dengan siapa, kalau sebut apa berlaku, apa respon orang dekat dia. Dan dia akan tahu kita kegunaan perkataan tu. So next time dia akan guna lagi because of dia perlukan respon tu daripada kita. Dia macam tu. Okay, so duduk sebab tu kata bila nak ajar perkataan, nak ajar anak bercakap, sebenarnya kita yang kena, manusia kena ajar. Bukan mesin, robot, bukan. The first for the communication part, untuk ajar anak kegunaan perkataan, untuk ajar anak untuk berkomunikasi, untuk ajar tahu macam mana nak guna dan kegunaan kenapa dia kena, yang itu manusia kena ajar. Itu tak boleh elak. Benda lain tak boleh ajar, just manusia. Okay. Robot-robot lain pun tak boleh ajar. Kena manusia yang ajar juga. So that's why the first early part untuk ajar bercakap sebenarnya manusia. Totally manusia. Tak ada benda lain. Kena ingat tu. Okay. So jangan harap dia expect dia hafal-hafal something kat TV, tiba-tiba datang cakap dengan kita. Takkan berlaku. Kecuali proses awal tu kita dah biasa interact dengan anak tu. Okay, dia pun dah tahu, dia pun tahu apa respon kita, dia tahu apa yang dia akan dapat kalau dia cakap something, dia dah tahu. So yang tu yes, mungkin dia dapat word somewhere, nanti dia guna dengan kita. Because dia tahu dengan gunakan perkataan, kita akan respon macam mana. Dia ada early part. Okay. So menghafal dan menggunakan tak sama dengan belajar macam mana nak menggunakan untuk tujuan communication. Okay. Okay, anak ada bawa mainan, Puan Cahaya. Dia cakap, Bu, mainan dah rosak. Kakak buat, dia cakap, kakak buat. Okay, tu kira dia dah start bercerita atau dia start buat ayat panjang? Bercerita. Bu, mainan rosak sebab kakak buat. Dia dah ada sebab dekat situ. Dia ada what happened, sebab apa. Next, dia kena ada solution. So, ni the early stage dia nak, dia start nak bercerita lah tu. Dia mula nak bercerita. So, dah boleh start enhance lagi. Mainan rosak. Ya ke kakak buat macam mana? So, dia cerita lebih panjang. Okay, buat macam mana? Kalau tak boleh buat, kakak jatuhkan ke? Kita tolong dia. And then, katalah, kakak jatuh. Itulah dia cakap, ya. Dan kita cerita balik. Ya ke? Mainan adik rosak. Kakak buat. Kakak jatuhkan mainan. Tak apa. Jom kita pasang balik. So, dia dah dapat satu story. Mainan ni rosak, jatuh. Kan? Dia macam ada dilema. Lepas tu dia ada permulaan. What happened kat tengah, ada peak hour dia. Peak. Kita panggil sebagai macam chorus lah kan. Lepas tu ada solution dia. So, dia macam is a story. Dia story yang berlaku kat depan mata. So, it's a starting of story lah actually. Okay. Memang story sebenarnya terdiri daripada ayat panjang. Alright. Sikit lagi. Dah 10 lebih lah. Sekejap. Saya ada kelas ni. Okay, last. Dah last lah. Kan saya cakap setengah jam saya boleh jawab dalam tak banyak sangat lah soalan saya boleh jawab. Okay. 3 tahun masih cakap Ami, susu Ami tengok atas. Okay, 3 tahun minimum ayat yang dia dah boleh buat adalah 3 patah perkataan. Contoh Ami tengok atas, tu 3. Okay, so dia berada dalam, kita panggil minimum lah, minimum development untuk 3 tahun. Kalau maksudnya kalau tanya saya kata okay, cuma speed upkan sikit supaya at least dia boleh buat ayat 3 patah tapi banyak, dan start buat 4 ayat, 3 ke 4 patah. Ayat 3 ke 4 patah. Mi tengok tu ke atas. Kata 5 lah. Okay. 3 untuk 3 tahun. Kena pelbagaikan lagi ayat 3 patah perkataan tu, dan mungkin dah kita start top up untuk dapat 3 ke 4. So kalau 3 tahun dapat 3 ke 4, yang tu okey lah, perkembangan 3 tahun yang quite nice. Tapi kalau 3 tahun baru mula buat ayat 3 patah perkataan, yang itu kita panggil borderline. Dekat border. Kat border antara delay dengan tak delay, dia border tu.
Tapi okay lah, not bad. Just put more effort untuk dia create lebih ayat yang lebih panjang dan vocab dia bertambah dengan lebih banyak. Alright? Okay. Okay, so next week, kan, dah next week. Next week, minggu depan, saya akan buat satu live eksklusif untuk anda. Okay, khas untuk anda. Eksklusif lah kiranya kan. Tentang 4 step. 4 step untuk kita ajar anak bercakap. 4 step untuk ajar anak bercakap. Dan live tu adalah live yang saya hanya buat pada masa itu sahaja. Tiada ulangan. Okay, tiada ulangan. Bagi yang siapa yang nak join, okay, siapa yang nak join boleh mendaftar. 23 hari bulan, yes, 23 hari bulan. Boleh mendaftar, saya tak tahu link kat mana. Tim saya ada ke tak malam ni. Kalau ada, dia orang akan letak link. Kalau tak ada, sebenarnya ada dekat saya punya page, dekat media sosial, kita ada letakkan link. Kalau anda tengok live tentang 4 step ajar anak cakap, Talkathon. Talkathon nama dia di dalam program tu rasanya Talkathon ajar 4 step ajar anak cakap topik dia. Tu live eksklusif yang percuma yang saya akan ajar apa yang macam maksudnya apa benda yang anda nak kena ajar pada awak, apa dia, apa kemahiran yang kita nak bantu anak ni lah untuk bercakap. Alright, so yang itu lebih kepada kelas lah. Kalau macam ni sesi soal jawab, saya just jawab dengan dengan soalan anda je lah. Saya jawab soalan anda je. Alright. So saya situ saja untuk malam ni. Sebab saya ada kelas lain yang saya kena attend. So saya just perlu hanya ada setengah jam je untuk menjawab soalan anda. So kita jumpa next time insyaAllah. Esok kita ada Teacher Mirul akan live. Setiap minggu. Yes, kalau yang untuk 23 tu live. Cuma live tu live tu dia hanya untuk pada masa tu je. Anda tak boleh tengok ulangan nanti dia. Maksudnya lepas habis live tu dia automatik dia akan dihilangkan daripada page. Kan dihilangkan. So kalau live ni kita ada live daripada saya dan juga terapis. Kita ada everyday sebenarnya siang. Saya buat malam tapi saya punya terapis siang. Pukul 12, pukul 10 pagi ataupun pukul 12 tengah hari. Yang tu kita ada occupational therapist, nutritionist, tentang macam mana nak makan. Kalau occupational therapist tu anda boleh tanya tentang behavior, isu pengurusan diri, sensory, masalah motor, banyak boleh tanya dekat teacher. Dan untuk bulan 2 ni, sepanjang bulan 2 ni sebenarnya kita buat sesi Q&A je. Sebab tu anda tengok saya banyak malam saya buat Q&A. Saya akan menjawab tentang speech. Saya ada tim occupational therapist dan juga nutritionist untuk menjawab tentang isu-isu yang berkaitan masing-masing punya bidang. Okay. So yang ini anda boleh dapat setiap hari sebenarnya. Setiap hari anda boleh bertanya dekat tim-tim saya juga. Okay, kalau ada isu nak makan ke, isu tentang sensory ke, nak potong kuku, nak tak suka potong, contohlah kan, sensory ke, motor skill ke, any issue, anda boleh bertanya je. Cuma on 23 yang tu live eksklusif yang saya sendiri akan buat. Live eksklusif tu bukan tanya soalan lah, saya akan mengajar. Okay, saya akan mengajar. And something yang saya nak announce untuk anda juga malam tu. Alright, so thank you so much. Untuk anda yang attend malam ni dan minta maaf saya tak boleh nak menjawab semua soalan. Alright, sekadar yang saya mampu dalam masa setengah jam sahaja. Itu saja dari saya. Thank you so much. Kita jumpa minggu depan insyaAllah. Minggu depan. Okay, dalam Q&A dan juga sesi live eksklusif tu lah. Okay, live eksklusif pada 23 hari bulan. Yang live biasa, live Q&A ni adalah setiap hari sebenarnya ada. Sama ada siang ataupun malam. Macam saya akan buat malam. Tapi bukan everyday lah. Ada hari-hari yang saya tak ada. Because of saya kena attend kelas lain. Saya ada banyak kelas. Tapi kalau tak ada kelas, saya buat live. Alright. Okay. So, saya tak boleh janjilah hari apa saya live. Tapi on 23 tu ada. Yang tu dah tetap. Okay, ada tim saya letakkan link di situ. Anda boleh daftar. Supaya anda tak terlepas sesi ni. Nanti kita akan hantar reminder. Ya, sesi ni memang percuma. Tapi kalau terlepas lah. Kita tak ada ulangan. Alright. Untuk live eksklusif. 4 step untuk bantu anak cakap. Alright. So itu pada 23 bulan. Boleh mendaftar pada link yang diberikan. Alright, itu saja. Assalamualaikum. Bye-bye. Selamat malam.